Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة, sidang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijanjikan, insyaallah pada malam ini kita akan membedah kitab tauhid yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Kitab ini sangat memberi kesan. Saya sudah menghabiskan di beberapa tempat dan kesannya ada sangatlah baik. Kalau dibezakan dengan kitab-kitab yang lain, saya sudah bedah. Dan ada sebahagian minta diulang, seperti di Singapura, di Yunus, mereka minta diulang. Dan Muhammad Abdul Wahhab sendiri mengajarkan tauhid ini selama 30 tahun kepada kaumnya. Dan Syekh bin Baz rahimahullah, kalau turun ke Mekah, ke Masjidil Haram di Mekah, kalau dibuka kitab ini, yang datang profesor doktor daripada universiti mengikuti kuliahnya. Dan 20 tahun lamanya bin Baz kalau datang ke Mekah membuka kitab ini. Dan kitab tauhid yang ada pada kita ini sudah disyarahkan oleh beberapa masyayikh dan sudah diterjemahkan buku ini ke dalam beberapa bahasa. Dan sekarang kalau kita lihat, buku ini sudah ada di merata dunia. Buku ini memberi kesan kepada penduduk Saudi, sehingga sampai sekarang kita tidak lihat di Saudi, walaupun sebuah gereja, sebuah tokong, ataupun tempat-tempat peribadatan bangsa lain. Maksudnya peribadatan orang-orang kufar tidak ada. Dan begitu juga tidak ada kubur yang disembah, tidak ada kubur yang dikeramatkan, tidak ada pokok-pokok yang disembah, tidak ada pokok-pokok yang dikeramatkan, tidak ada tempat-tempat yang disucikan kecuali Mekah dan Madinah. Di antaranya adalah kesan daripada diwajibkan di semua universiti di Saudi menjadikan buku ini sebagai pelajaran teras. Begitu juga di college-college. Saya belajar di Mahadul Haram di Makkah Al-Mukarramah pada masa itu dengan Syekh Mukbil. Buku ini diwajibkan. Begitu juga di Universiti Ummul Qura. Begitu juga semasa saya mengambil bahasa di universiti dengan Abdul Aziz, buku ini tetap diwajibkan. Jadi oleh kerana saya sudah menghabiskan buku ini bertalaki di tangan masyayikh, maka ada hak saya untuk menyampaikannya. Dan masyayikh biasanya kalau kita sudah habis, maka dipesan supaya disampaikan kepada kaum kamu. Jadi kalau di Malaysia, kaum mana adalah orang yang berbahasa Melayu. Jadi kita beruntung kerana kita diberi oleh Allah SWT ruang dan peluang untuk memahami kitab yang mulia ini. Supaya tidak membuang masa, kita terus ke bab 1, Tauhid, Hakikat dan Kedudukannya. Para da'i salaf
yang berpegang kepada manhaj salafus salih. Mereka tidak akan memperkatakan agama kecuali dimulakan dengan hujjah. Dan mereka sentiasa mengajak kita kembali kepada hujjah, yakni Quran dan hadis, apabila memperkatakan agama ni. Sehingga contohnya kita boleh lihat di dalam buku ni, yang mana Syekh kita mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Bab 2. Itu tadi dah habis ni. Betul ya? Bab 2. Minta maaf, saya ingat semua senyap tadi. Lihat bab 2. Kalau buku yang ada di tangan saya adalah halaman 8. Bab 2 juga dimulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana terdapat dalam surah Al-An'am 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Kezaliman bermaksud di sini syirik. Dan syirik ada dua. Satu syirik akbar, syirik besar, dan satu syirik asghar, syirik kecil, ataupun syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Syirik besar, pelakunya kalau mati, kalau tidak bertobat daripada kesyirikan tersebut, maka dia dikekalkan di dalam neraka buat selama-lamanya. Itu yang menakutkan kita. Adapun syirik kecil, syirik asghar, ataupun syirik tersembunyi, syirik khafi, pelakunya tidak dikekalkan, tetapi dia tetap dosa besar yang paling besar, dan tetap kita katakan suatu kezaliman. Makanya dikatakan di sini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Zulm, zalim, ialah syirik. Dinamakan zalim kerana menzalimkan dirinya sendiri. Sepatutnya mencampakkan dirinya ke dalam syurga supaya dapat kenikmatan syurga, tetapi dia menzalimi dirinya, dia mencampakkan dirinya ke dalam neraka kerana kesyirikan. Ini yang paling menakutkan orang-orang yang faham apa itu syirik. Jadi tinggalkanlah syirik dengan cara mengenali syirik yang ada di permukaan bumi ini, yang menjadi makruh syaitan ataupun menjadi talbisu iblis, menjadi perangkap syaitan, menjadi tipu helah iblis. Dan syirik memang permainan iblis dan syaitan. Orang-orang yang tidak memahaminya akan terperangkap. Syirik adalah seni permainan iblis dan syaitan. Orang-orang yang leka, dia akan dilekakan dengan kesyirikan yang ada ni. Jadi bagaimana untuk kita meninggalkan kesyirikan supaya kita dapat tobat daripada kesyirikan? Mustahil orang dapat bertobat daripada kesyirikan kalau dia tidak mengenal apa itu syirik. Jadi untuk mengenal apa itu syirik, apa itu tauhid, kita kembalikan kepada kitab Allah. Kitabullah. Kalau kita tak kembalikan kepada kitabullah, kita tak akan mengenal kesyirikan. Sampai itu dijelaskan sini, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi orang-orang yang meninggalkan kesyirikan, tidak diperangkap oleh kesyirikan, tidak ditipu oleh kesyirikan yang jadi permainan syaitan, mereka inilah orang-orang yang selamat. Mereka inilah orang-orang yang aman. Yakni aman di dunia dan aman di akhirat. Percayalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berakidah yang benar, dia akan dapat keamanan kerana Allah Subhanahu wa taala akan beri ketenangan di dalam jiwanya. Kita pernah mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah tenanglah jiwa-jiwa. Zikir di sini dimaksudkan adalah mentauhidkan Allah. Makanya orang-orang sufi walaupun banyak berzikir, jiwanya tidak tenang. Mustahil orang sufi itu jiwa dia tenang. Oleh kerana jiwanya tidak tenang, dia mencari sana mencari sini, Tuhannya dicari terus, tetapi Tuhannya tidak dijumpai. Kerana orang-orang sufi, dia meninggalkan Al-Quran,
Sehingga kebanyakan orang sufi dia lebih mencintai zikir daripada Quran. Kononnya zikir ini boleh membesarkan jiwanya, dan akhirnya kalau dipendekkan cerita, mereka mengatakan mereka akan bersatu dengan Tuhan. Tetapi mereka tak akan bersatu dengan Tuhan, sebab Tuhan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arasnya. Makanya orang-orang yang kembali kepada manhaj salaf, memahami Al-Quran, memahami hadis dengan pemahaman salafus salih, mereka akan dapat ketenangan jiwanya, sebab mereka mengenal Tuhannya dan mereka terus memohon kepada Tuhannya. Tetapi orang-orang sufi yang tidak kenal Tuhannya, dia bukan memohon kepada Tuhannya, tetapi memohon pertolongan, bertawassul, berwasilah pada syekh-syekh yang sudah mati, seperti Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Ar-Rafa'i. Kalau di sini paling popular antaranya adalah Syekhul Arkam Muhammad Suhaimi, dan begitulah seterusnya. Jadi mereka itu tidak dapat keterangan jiwa kerana jiwa mereka dikawal oleh syaitan, dipandu oleh syaitan. Dan orang-orang yang kembali kepada manhaj salaf, mereka dipandu oleh Ar-Rahman, kerana Allah SWT mengatakan bahawa hati kita adalah dijadi Ar-Rahman. Dia boleh membolak-balikkan sekelip mata. Tapi insyaAllah orang-orang salaf yang kembali kepada manhaj yang sebenarnya manhaj Qur'ani, manhaj Nabawi, mereka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini orang-orang yang melakukan kezaliman ataupun orang-orang yang melakukan kesyirikan, mereka tidak akan mendapat keamanan. Keamanan di dunia adalah keamanan jiwa ataupun keamanan hati. Keamanan di akhirat adalah keamanan segala-galanya. Kerana syurga adalah tempat kerehatan, tempat kenikmatan, dan tempat segala-galanya bagi orang yang beriman di dunia. Jadi kenalilah syirik supaya kita meninggalkannya, dan kenalilah tauhid supaya kita mentauhidkan Allah. Dan orang-orang yang melakukan kesyirikan, di samping tidak dapat keamanan dunia, kalau mati akan disumbat ke dalam neraka, dan mereka akan kekal buat selama-lamanya. Banyak ayat-ayat yang sudah kita bacakan tentang hodohnya, buruknya, kejinya, kejamnya, zalimnya orang yang melakukan kesyirikan. Jadi syirik perlu diketahui supaya kita dapat meninggalkannya. Kemudian Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah SAW bersabda, Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, wa kalimatuhu alqaha ila Maryama ruhun minhu, wal jannatu haq, wan naru haq, adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana min al-amal. Akhrajah Al-Bukhari wa Muslim. Bermaksud barang siapa bersyahadah, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ataupun la ilaha illallah, kalimatul ulia, kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas. La ilaha illallah disebut kalimatul ulia ataupun kalimatul tauhid atau kalimatul ikhlas. Siapa yang bersyahadah seperti itu, yang bermakna bahawa tidak ada sesembahan, yang bermakna syahadah itu bahawa tiada atau tidak ada sesembahan yang hak selain Allah sahaja. Tiada